Assalamualaikum dan hai semua. Welcome back to Chef Channel. Video kali ini mengutarakan satu isu yang terkini dan sensasi berkait mengenai kejaya lulusan di bidang seni kulineri dan dilema mereka untuk bekerja di hotel. Jom kita mulakan, Yati. Sejak industri hotel dibenar beroperasi selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP ditamatkan, hotel berdepan kesukaran mendapatkan tenaga kerja. Ini didedahkan oleh pihak Persatuan Hotel-Hotel Malaysia sendiri. MAH mengakui situasi itu dihadapi kebanyakan pengusaha hotel di negara ini. Walaupun iklan tawaran kerja kosong dan temuduga terbuka diadakan, tapi dikatakan tiada sambutan. Pada musim COVID-19 dan PKP yang lalu, difahamkan lebih 30,000 kaki tangan industri hotel seluruh negara hilang pekerjaan, lebih 10,000 dicutikan tanpa gaji dan 6,000 dipotong gaji ekoran aktiviti perniagaan yang merosot. Dan kini hotel berhadapan dengan masalah mendapatkan pekerja termasuk jawatan chef dan tukang masak. Mana pergi semua pekerja yang telah diberhentikan dan dicutikan? Kenapa mereka seperti tak berminat untuk kembali bekerja di hotel? Profesor Dr. Salahuddin Muhammad Zahari, Dekan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM, Cawangan Selangor di Puncak Alam, mengulas isu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Dr. Haji Muhammad Salahuddin Muhammad Zahari, Dekan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan UiTM, Cawangan Selangor, Puncak Alam. Saya telah berkhidmat dengan UiTM selama 26 tahun dan saya adalah bekas pelajar batch yang ke-6 mengambil jurusan diploma Sheraton. Apa pandangan Prof mengenai situasi terkini hotel sukar dapatkan pekerja baru sementara mereka yang diberhentikan dulu tak minat untuk kembali bekerja di hotel? Kita melihat sekarang banyak pelajar kita menjalankan penjagaan secara online. Sendiri ya. Ya, memang secara online ni agak popular sekarang, di mana kita melihat bekas-bekas pelajar agak berjaya dalam konteks. Ya, lagi menjalankan penjagaan secara online. Apabila keadaan COVID telah berkurangan, industri panggil balik hotel ni, mesti buka hotel ya. Industri panggil balik, tak nak. Dia tak nak. Because diorang sudah tak nak. ada hasil. Diorang tak nak. Selesa dengan Ya, betul. dia sendiri jadi bos. Jadi dia own boss. business. Yes. Dia complacent to be their own boss. Mesti ada sebab mengapa mereka bertindak sedemikian. Apakah faktor sebenar mereka ni liat untuk kembali bekerja di industri hotel? Basic rendah ya. Bila basic rendah, contribution ataupun sumbangan kepada KTF agak rendah. Memang benda ni terjadi. Sebab tu pelajar-pelajar yang saya masukkan tadi adalah di industri hotel ya. Hotel. Ya, industri lain, subsektor of food service memang subsektor. Subsektor maksudnya? Subsektor ni contohnya restoran. Sebab kita belajar, kita ada R&D chef. Okey, R&D chef boleh masuk. Kemudian di hospital juga kita boleh masuk, catering. Dia boleh masuk dalam konteks, kadang-kadang ada pelajar kita yang kerja bank tu. Dia lah boleh ya. Ya, pasal kita belajar management subject kan. Kita ada management subject. Cumanya pengkhususan kalau lebih kulineriat itu adalah khususannya lebih kepada masakan lah. Baiklah, apakah perbezaan faktor tarikan kerja di subsektor berbanding dengan industri hotel? Tapi bila hotel, terkadang basic dia terlampau rendah. Okey, tuduhan yang dibuat oleh industri kepada institusi pengajian kulineri atau pengajian perhotelan dan juga
hospitality adalah tidak menyediakan pelajar-pelajar yang berketerampilan industri. Sebenarnya terlalu banyak institusi di negara ini yang mengeluarkan graduan-graduan, tetapi nisbah graduan yang masuk bekerja di hotel industri adalah rendah. Kecuali yang betul-betul berminat. Apa lagi faktor yang mungkin menyebabkan kurangnya tarikan mereka untuk bekerja di sektor perhotelan? Bekerja di hotel kadang-kadang long hours. Ya. Management hotel kena ambil benda macam ni, dia kena consider perkara-perkara macam ni untuk mengatasi masalah kekurangan. Apa yang nak Prof sampaikan berkaitan situasi ini, di mana semakin kurangnya kecenderungan lulusan di bidang kulineri untuk menyertai hotel? Saya kalau secara peribadi, saya suka barang terjadi. Sebab akhirnya industri akan merubah. Industri akan merubah benda ni. Kalau tidak, industri tak akan merubah. Masih lagi menggunakan pendekatan basic salary rendah, point tinggi. Bila point tinggi, dia tak kontribut kepada EPF. Kan, bila dia pencen nanti, dia hanya bergantung kepada EPF. Tapi kalau rendah perkembangan EPF dia, bagaimana dia nak sebat ke depan dia? Ya, sebab EPF tak berkembang. Adakah ini sedikit sebanyak bermaksud rugi bagi pelajar yang memilih khusus di bidang seni kulineri? Saya tidak menidakkan daripada sudut pendidikan, dia tidak rugi. Sebab kita mata pelajaran kita melibatkan mata pelajaran pengurusan. Kita belajar mengenai account, kita belajar mengenai pengurusan ataupun pemasaran marketing, kita belajar ada marketing, kita juga belajar accounting, ya. Jadi pelajar-pelajar kita, bekas-bekas pelajar kita ataupun graduan kita boleh kerja di mana-mana. Ya, sebab kita melihat pelajar-pelajar kita kurang yang menganggur lah. Bukan. Ya, tetapi cumanya dalam masa Covid ni agak terkesan sedikit di mana kadar employability kita agak menurun daripada 86% kepada 82-83%. Saya tidak mengatakan pelajar-pelajar rugi mengambil kulineri tak rugi. Tak rugi. Dia bekerja di industri yang berlainan. Lain di berlainan. Tetapi bila ada masa time free dia masak, memang dia skill dia masih ada. Dia boleh buat business dia part time. Dia boleh buat. Dua kerja lah. Betul. Dia panggil poor transfer of graduate into the industry. Is a critical. Selain daripada job hopping, melompat kerja. Dan turnover di hotel. Turnover di hotel memang tinggi. Itu isunya. Sektor lain memang cantik. Memang cantik. Apa Prof boleh ramalkan akan berlaku jika isu skim gaji sekarang di hotel tak diubah dalam keadaan di mana negara sedang mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing? Kami memang suka. Kita suka bila dia tak ambil international ni. Kita suka sebab apa? Industri sekarang ni dia panggil industri kehausan kepada pekerja. Hampir setiap hari saya menerima panggilan daripada hotel untuk mendapatkan pekerja. Bagaimana situasi pada zaman Prof berkhidmat dalam industri hotel dahulu? Adakah masalahnya ataupun dilemanya sama saja? That's why saya sendiri, saya bekerja di hotel lebih kurang selama sebelum saya masuk as academician, saya bekerja hotel 5 tahun di hotel. Tetapi oleh kerana memang gaji saya banyak, tetapi point dia tinggi tapi basic dia rendah. Tetapi oleh kerana long hours, bekerja kadang-kadang sampai ni sambung, saya rasa tak memadai. Nak katanya budak-budak generasi sekarang tidak boleh hadap macam orang dulu. Dia bagi istilah dia dipanggil millennial culture. Millennial culture ni different. They want something technology. Ada teknologi, ada ni, millennial culture. Kalau begitu, boleh tak kita andaikan di era millennium culture ini, kalangan muda tidak serius untuk bekerja lama di hotel? Sehingga dia mendapat pekerjaan yang
yang lebih selesa bagi Maknanya dia pergi Cuma hotel dia nak pengalaman saja. sementara kat hotel Ya. kan. Nak nama. Kira macam batu loncatannya lah. Batu loncat. So macam rugilah dari segi Hotel lah rugi. pengalaman hotel tu. Memang rugi. Sebab tu dia industri duk kata kami tak produce student. We produce student. No doubt about it. Ramai kan. Beribu. Kalau di Malaysia ni setahun kalau kita tengok hampir dekat 10,000, 7,000 ke 10,000 pelajar yang Setahun. produce. Tetapi berapa persen yang masuk bekerja di hotel? Ya saya. Ya. Berapa persen? Jadi Dr. Razak ni contoh daripada hotel berapa lama tapi go to academician. Dia bekerja di bermacam-macam hotel. Tapi dia masuk jadi academician. Kenapa? Sebab itulah. So masuk kat UiTM dengan haji hanya gaji 1,700. Oh, masa Saya sanggup sebab saya nak belajar. Kita orang susah. Jadi kita gunakan otak kita saja. Masa tu 5,000 gaji. 5,000 gaji. Masuk ITM 1,700. Tahun 80 saya start masuk sini 86, 87. Masa saya grad tu 83 saya grad, saya kerja 86 tu gaji saya dah saya berubah hotel gaji saya 5,000. Masa Saya tu jadi executive chef. sebab apa tadi? Sebab Sebab satu, saya nak belajar. Kedua, saya tak tahan dengan keadaan. Saya dah belajar dah. Saya dah dapat diploma. Tapi saya nak buat degree. Saya buat degree. Diploma. Jadi saya nak go overseas. Sebab tu saya pergi overseas sekejap buat on job training. Saya balik. Lepas tu saya masuk sini. Tapi kita nak ejah tu daripada gaji 5,000 kepada 1,700 tu 6 bulan. 6 PE. Daripada Queen Elizabeth, saya Thailand dia balik. Mengambil contoh. Kena Tu, interview dia. enggak tu saya ambil tu. Yang ni bukan. Yang tu. Semua dari Saya oleh ni ambil banyak pak. Saya difahamkan bekerja di dapur hotel sangat mencabar. Adakah pengalaman praktikal di situ memberi kejutan sehingga membuatkan pelajar serik? workload. Workload burden memang torture you. Bukan mereka torture daripada staff. Kerja yang torture you. Menjadi orang suruhan. Okey. Kolok troli, papek bawang, itu kerja kita. Mula-mula kita marah. Tetapi lama-lama itulah pengalaman berharga yang kita dapat. Apabila kita ada exposure macam ni, you balik daripada praktikal, your mental strength very strong. Kekuatan dari sudut pemikiran, ketahanan jiwa you very strong. Lakilah apa pun, dia gelap. Baiklah, setakat ini dahulu perbincangan isu kali ini. Jika dirasakan video dan channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan share. Dan tekan butang lonceng untuk dapatkan notifikasi video terbaru daripada Chef Channel.